Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini. Kita diberikan peluang dan ruang untuk bersama-sama. Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang membolehkan kita mendengar, kita melihat. Segala-galanya itu tidak mungkin akan dapat kita rasai, melainkan dengan keizinan dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka lantaran daripada itu, banyakkan kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita sebut, dengan tasbih yang kita tuturkan, dengan zikrullah yang seringkali membasahi lidah ini akan memberikan jaminan untuk Allah mengekalkan nikmat-nikmat tersebut. Pada saat yang serupa, Allah mengurniakan pertambahan dan keluasan rezeki dalam kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita masih lagi berbicara berkaitan tentang babut taubah, berkaitan tentang taubat, yang merupakan salah satu di antara wasilah ataupun di antara matahari. Baik, taubah adalah merupakan salah satu di antara wasilah yang mampu dan memungkinkan kita untuk mendapat keampunan daripada Allah. Serta taubah itu juga adalah merupakan penyebab untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah pernah berbicara, antaranya di dalam surah Maryam, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, ya, melainkan orang-orang yang bertaubat, memperbetulkan semula kesalahan-kesalahan yang telah pun dilakukan, lantas dia beriman. Tidak cukup dengan beriman dan diiringi dengan amal-amal yang soleh, maka mereka ini adalah merupakan orang yang selayaknya tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika mereka dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita pada muka surat 118 betul ya? Pada perenggan yang berada di bawah sekali itu, Zaid ibn Wahab daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami apa yang bercantum dalam suhuf Musa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada 6 kalimah. Ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhhak, wa ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah, wa ajibtu liman ayqana bil hisabi kaifa ya'malu sayyi'at, wa ajibtu liman ayqana bil qadari kaifa yansabu ay kaifa yahzan, wa ajibtu liman yara ad-dunya wa taqabbaluha wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha, wa ajibtu liman ayqana bil jannati wa huwa la ya'malul hasanat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Asakir. Ya, Ibnu Asakir ni siapa dia? Ibnu Asakir ini adalah merupakan salah seorang muhaddis, ahlul hadis yang tinggal di bumi Syam. Ya, tinggalnya di bumi Syam, lahir lebih kurang pada tahun 499 Hijrah. 499 Hijrah, dan beliau adalah di antara salah seorang ulama yang banyak mengembara. Antara kitab yang dikarang oleh beliau adalah Tarikh Dimashq, iaitulah Tarikh Damsyik, sebab beliau adalah merupakan anak kelahiran di bumi Damsyik ataupun di bumi Syam, Faqihus Syams. Dan beliau banyak berhijrah, bergerak pergi ke Mekah, bergerak pergi Madinah, bergerak ke bumi Iraq, lebih kurang 5 tahun di sana. Kemudian bergerak pula ke bumi Khurasan melalui Azerbaijan dan beberapa tempat-tempat yang lain. Itulah kehidupan Imam Ibnu Asakir rahimahullah, dan salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini adalah merupakan hadis yang kita bicarakan. Baik, apa maksud daripada hadis tersebut? Saya hairan terhadap orang yang yakin adanya neraka, bagaimana ia dapat tertawa.
Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang suasana api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana bahan bakarannya waquduhan nasu wal hijarah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan bahan bakarannya adalah manusia dan juga batu-batu. Siapa manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Mereka yang hidupnya semasa berada di dunia tidak melaksanakan tanggungjawab perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyembah berhala. Siapa lagi? Mereka yang hidupnya sentiasa dipenuhi dengan dosa-dosa, tanpa sedikit pun ada rasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, batu-batu yang merupakan batu sembahan yang digunakan oleh mereka ketika mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahan-bahan bakaran yang Allah sediakan dalam neraka. Kemudian apa lagi yang ada di dalam neraka? Gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada dalam neraka Allah jadikan mereka ini besar-besar belaka. Taringnya sahaja seumpama Jabal Uhud. Itu baru taringnya sahaja Jabal Uhud. Agak-agak cuba kita bayangkan dari sudut besarnya. Manusia kalau hanya sekadar taring seumpama Bukit Uhud, besar mana? Tuan-tuan buatlah, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, boleh buat lakaran bentuk besarnya. Kenapa Ustaz Allah jadikan ahli neraka ni semuanya besar belaka? Sebab Allah nak timbulkan kepada mereka rasa azab yang akan dibakar kepada mereka dan melambatkan akan proses azab yang disediakan. Ya, sebab bila sesuatu itu besar, nak masaknya barang ataupun daging yang besar ni dia lambat. Lain dengan benda yang kecil. Ya, umpama seekor lembu, kita buang, kita kulit-kulitnya semua kita lapah, dan semua pada saat ketika itu tidak dipotong, masukkan di dalam kuali yang besar, itu nak tunggu daging seumpama itu masak makan masa yang lama. Dan begitulah azab yang akan dirasakan oleh penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar itu, Allah katakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul adab. Ketika mana masaknya kulit-kulit yang Allah Subhanahu wa taala bakar nanti pada penghuni-penghuni api neraka, nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar dengan kulit-kulit yang lain, elok balik, dibakar lagi, elok balik. Kenapa? Liyazuqul azab, agar mereka merasai azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka. Ini di antara beberapa gambaran. Tiba-tiba ia masih lagi mampu untuk tertawa dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Ini sebagai satu peringatan kepada kita tentang gambaran ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, cuba kita perhatikan tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Kitab Hilyatul Awliya ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebuah kitab yang menarik, ya, yang di dalamnya merangkumkan tentang himpunan kisah-kisah para sahabat dan juga awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dinamakan dengan nama Hilyah Al-Awliya, iaitulah perhiasan dan kemanisan bagi para wali. Cerita yang berlaku kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu ketika dia melihat ada seekor burung yaqa'u 'ala syajar, yang ketika itu burung tersebut dia pun bertinggi di atas sebatang pokok. Sampai di pokok tersebut, waktu itu dilihat burung tersebut itu dia berada dalam keadaan memakan buah-buahan yang ada ketika itu. Dan pada saat yang serupa, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata daripada Sayyidina Abi Bakrin terhadap burung tersebut, tuba laka ya tayr, kau beruntung wahai burung, kau boleh terbang, ya, tatiru wa taqa'u 'ala syajar wa ta'kulu samarah. Kamu pergi terbang dan kemudian kamu bertinggi di atas sebatang pokok, senang-senang saja, kamu tidak tanam pokok, ada buah-buahan kamu makan. Dan kemudian pada saat yang serupa berlaku begitulah keadaan yang berlaku. Dan pada saat yang serupa, kata daripada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, laisa 'alaika hisabun wala 'adab. Dengan seronoknya kamu bergerak seumpama ini, kamu tidak dikenakan hukuman oleh Allah, hisab tidak kena, dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala pun tidak dikenakan.
Begitulah keadaan, gambaran yang ditunjukkan oleh para sahabat. Dilihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dilihat dalam kadar penglihatan biasa, tapi dilihat dan diperhatikan apa kesudahan yang berlaku kepada burung tersebut, tapi tidak berlaku dalam kehidupan manusia, kerana manusia ini ada hitungan daripada Allah dan ada azab yang akan dikenakan oleh Allah di saat ketika mereka melanggar perintah-perintah dan amanah yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itulah sikap yang berlaku kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq bila menggambarkan tentang soal neraka, tentang soal azab Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, Sayyidina Umar, ya laitani kuntu syata ahli atau kabisha ahli. Alangkah baiknya kalau sekiranya aku menjadi kambing kibas. Kibas ni kambing biri-biri bagi ahli keluargaku, dan kemudian dia pun menternak aku ini sampailah aku menjadi asman. Maksudnya aku menjadi seekor kambing yang begitu gemuk sekali. Zarani ya ikhwati, zarani ikhwani, dan ketika itu datanglah akan saudara-saudara dan teman-teman, rakan-rakan bagi ahli keluargaku, dan waktu itu aku disediakan sebagai makanan, dijamu sebagai makanan mereka. Sebahagian daripada dagingku itu dijadikan sebagai masakan ataupun daging yang disalai, dan sebahagiannya menjadi daging yang dijadikan sup. Maka itu aku lebih suka berbanding aku menjadi manusia. Ini kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, lebih suka untuk menjadi seekor kambing berbanding untuk menjadi dirinya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu. Kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Kita kenal Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang meninggalnya pada tahun 32 Hijrah di bumi Madinah, dan juga dikebumikan di Baqi', ya, di Baqi' Al-Gharqad itu, tempat salah satu di antara sahabat yang dikebumikan di bumi Madinatul Munawwarah. Jadi kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law waqaftu bainal jannati wan nar, thumma qila li," kalaulah sekiranya aku berdiri ketika itu, aku berada di hadapan di antara syurga dan neraka. Waktu itu aku berada dalam keadaan berdiri. Dan saat ketika aku berada dalam keadaan berdiri, tiba-tiba ada suara yang memanggil aku. Ikhtar, ya, pilihlah olehmu, nukhayyiruk, kami akan memberikan pilihan kepada kamu wahai Abdullah ibn Mas'ud, untuk kamu memilih syurga ataupun neraka, au takuna ramada, ataupun kamu menjadi debu. Maka ketika itu bila berlaku hal yang sedemikian rupa, kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, uhibbu an akuna rimada, sesungguhnya aku lebih suka untuk aku menjadi debu berbanding aku berdiri di antara neraka dan juga syurga. Allah. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini gambaran yang ditunjukkan oleh para sahabat bila mereka mendengar cerita-cerita berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka itu sehingga ada di kalangan mereka yang pengsan ketika membaca ayat tersebut. Kita pun pengsan juga ketika membaca ayat sebab keletihan, ya, bukan pengsan dengan sebab takut, tapi kita pengsan sebab keletihan ketika membaca akan ayat suci Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut, saya juga hairan pada orang yang yakin akan mati, bagaimana dapat bergembira. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang tidak mati. Dan tuan dan perempuan, jagalah kesihatan. Kita dah jaga kesihatan kita siang dan malam. Apa ubat yang boleh memberikan kepada kita kebaikan? Hari ini kata ada ubat yang boleh menurunkan darah tinggi ataupun dapat menghilangkan kencing manis. Belilah ubat tersebut. Jumpa doktor, doktor kata test, kencing manis ni dah kurang dah, ya, dah turun. Begitu juga dengan darah tinggi, boleh turun dengan makan ubat tersebut. Kita makan ubat tersebut, subhanallah, dengan merasakan sehat kita ini, masya Allah. Tetapi takdir yang menentukan bahawa kita akan mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tetap tidak akan dapat kita elakkan. Ya, sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Dan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan setiap daripada jiwa itu dia tidak tahu di bumi mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mematikan kita pada bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimuliakan oleh Allah.
sama ada di rumah Allah, sama ada di Madinah, sama ada di Mekah, dan segala tempat-tempat yang mendapat keredaan Allah. Allah letakkan kita dalam suasana terakhir, dan pengakhiran kita sebagai pengakhiran husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita bercerita tentang soal kematian, tapi masih lagi kita bergembira. Maksud bergembira apa? Salahkah kita bergembira? Jawapannya tidak salah. Dalam hidup kita ni diajar untuk kita bergembira. Memang Islam mengajar kepada kita kegembiraan. Sebab itu kita tidak dibenarkan untuk tidak makan pada hari raya Idul Fitri. Bahkan disunatkan kita makan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Nak melahirkan kegembiraan. Ya, kelahiran Nabi SAW diajar pada kita untuk kita bergembira. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu, bifadlillah, dengan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kamu, dan rahmat kasih sayang yang Allah berikan, yang demikian itu falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi kegembiraan itu diajar pada kita. Gembira yang disebut dalam hadis ini, dia menggambarkan satu kegembiraan sehingga menyebabkan kita lalai dan leka daripada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal kegembiraan. Sampai kita seakan-akan lupa dengan Allah, sehingga menyebabkan kegembiraan tersebut menyebabkan kita meninggalkan amanah, tanggungjawab dan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada nikmat yang Allah bagi pada kita. Ya, sihat. Kadang-kadang gembira kita sihat, alhamdulillah ustaz gembira. Tapi apa yang dibuat dengan sihat? Waktu sihat itulah kita sibuk dengan kerja kita. Waktu sihat itulah kita disibukkan dengan seronok bermain. Waktu sihat itulah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan dan melekakan daripada mengingati Allah. Dan kerana itu tidak hairan orang yang waktu sihat ni dia kata nak beribadah nanti, tunggu ketika usia meningkat. Tidak hairan kita mendengar orang yang dikurniakan kesihatan, bahasanya itu dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan dia boleh hidup kekal, dengan bahasa-bahasa yang melanggar ataupun bahasa-bahasa yang tidak bertepatan dengan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku. Ini yang dimaksudkan dengan kegembiraan. Yang ketiga, saya kagum ataupun saya ajaib, hairan pada orang yang yakin akan adanya hitungan amal, bagaimana ia melakukan dosa. Ini persoalan yang ketiga, keheranan yang berlaku. Kita tahu dah, setiap daripada kita ni dia akan dicatat, dan Allah Subhanahu wa taala akan merakamkan setiap perkara yang kita lakukan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diperkatakan melalui kata-kata kita, ada malaikat raqib dan atid. Itu kata-kata yang kita lakukan, belum tindakan yang kita lakukan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak nampak pada hari ini anggota kita bercakap. Tapi ingat, hari kiamat kelak, anggota yang bersama dengan kita yang tidak mampu kita memisahkannya, dia akan berkata-kata di hadapan Allah. Di waktu ketika berada di dunia, mulut kita mampu untuk bercakap dengan pelbagai bentuk alasan sehingga orang percaya dengan alasan yang kita berikan. Tapi anggota lain tidak mampu untuk menipu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah cerita, nanti pada hari kiamat kami akan tutup mulut manusia. Nakhtim. Ya, tutup ni sehingga menyebabkan dia tidak boleh bercakap. Habis itu yang bercakap siapa dia? Yang bercakap itu adalah tangan. Wa tukallimuna aydihim. Kenapa disebut tangan? Sebab perbuatan yang paling banyak sama ada memberikan dosa dan pahala adalah tangan kita. Dengan tangan kita pukul orang, dengan tangan kita menyumbang, dengan tangan kita memberi, dengan tangan kita melakukan apa sahaja kezaliman dalam kehidupan kita. Maka sebab itu Allah menyebut dengan perkataan tangan. Jadi maksudnya bukan bermakna tangan sahaja yang akan bercakap, mata kita juga akan bercakap. Itu ada juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, telinga akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu bima kanu yaksibun. Dan begitulah yang akan berlaku kepada kaki, sebab kaki yang menggerakkan kita untuk menuju ke lokasi-lokasi. Maka kaki ini yang akan mengiyakan apapun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sebab kaki ketika itu dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan kemudian yang keempat, saya kagum dengan orang yang percaya pada takdir Allah,
bagaimana ia bersusah payah, ya. Percaya pada takdir, yakni ketentuan Allah, bagaimana ia bersusah payah. Ni ayat ni pun kita kena faham betul-betul. Memang dalam hidup ni kita kena bersusah payah. Dalam hidup takkan kita nak duduk sahaja, tidak. Dalam aliran mazhab ahli sunnah wal jamaah ini mengajar pada kita berusaha walaupun Allah telah menentukan takdir dalam kehidupan kita. Sebab apa? Usaha itulah yang menentukan takdir kita ini berjaya ataupun tidak, ya. Dia tidak boleh nak duduk diam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat rakyatnya ada di kalangan mereka yang duduk di masjid. Kenapa duduk di masjid? Sebab dia merasakan takdir Allah Subhanahu wa taala telah pun ditetapkan dan ditentukan. Akhirnya apa yang dia buat? Dia duduk masjid, dia menunaikan solat dan kemudian dia berdoa pada Allah. Lantas kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Innas samaa'a la tumtiru zahaba wala fiddah." Sesungguhnya langit ni tak pernah nak menurunkan emas dan juga perak. Doalah banyak-banyak, tetap sahaja dia tidak akan menurunkan emas dan perak. Tapi kamu keluar, carilah rezeki daripada Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bergeraklah kamu di muka bumi ini dan carilah segala bentuk limpahan kurniaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi dalam ayat tersebut itu nak menggambarkan bahawa kita perlu untuk berusaha. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Itu pun ayat yang Allah ajar pada kita. Dan bekerjalah kamu. Allah melihat kerja kamu, Rasul melihat kerja kamu, dan orang yang beriman juga akan menjadi saksi atas kerja-kerja yang kamu lakukan. Baik, habis itu apa maksud daripada hadis ini? Takdir telah pun ditentukan, tapi masih lagi bersusah payah. Maksud bersusah payah itu, kalau tengok dalam kurungan hadis ni disebut dengan yahzan. Dia masih lagi bersedih. Sebab apa bersedih? Kerana keinginan yang diinginkan masih belum tercapai. Memanglah hakikat kita begitu. Tuan-tuan dan puan-puan memang tak ada keinginan. Ustaz, saya serah saja. Tak. Di kalangan kita ada keinginan masing-masing. Keinginan. Apa keinginan kita? Saya nak menjadi seorang yang kaya. Saya nak menjadi orang yang berjawatan. Yang sakit, ya Allah, kalau boleh saya bercita-cita, kalau boleh sihat. Doktor kata sakit puan ni memang tak ada ubat dah. Dah penyakit teruk ni memang ubat tak ada. Apa cita-cita? Harapan saya kalau boleh Allah kurniakan kepada saya kesihatan yang baik, nanti saya akan dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dah berusia, apa harapan dan cita-cita? Ustaz, kalau boleh, ya Allah Subhanahu wa taala kembalikan semula kemudahan saya. Betul. Begitu yang kadang-kadang diharapkan. Ya ataupun tidak? Tak ada Ustaz, memang saya suka dengan tua saya. Allahu akbar. Itu memang sesuatu perkara yang kadang-kadang agak mustahil yang keluar daripada kita. Sebab apa? Ingat nanti waktu muda ni banyak lagi perkara yang belum saya selesaikan. Dan inilah cita-cita yang ada pada diri manusia. Tiba-tiba semua cita-cita tersebut tidak dapat dicapai. Maka timbullah rasa susah payah, sedih yang ada dalam dirinya. Sebab itu orang yang beriman pada Allah, dia bekerja, dia berusaha. Tapi gagal ataupun berjaya itu serahkan pada Allah, hatinya tetap berasa dalam keadaan tenang. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa yang menentukan segala-galanya itu adalah Allah. Hanya dirinya berusaha sahaja. Hasil daripada usaha itulah yang menentukan berjaya ataupun tidak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis ini digambarkan ada manusia yang Allah telah pun tentu takdirnya, tapi dia masih lagi bersedih dengan takdir yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan yang kelima, saya kagum pada orang yang melihat pada segala perubahan dunia, bagaimana ia cenderung kepadanya. Dunia ini akan berubah, dia tidak kekal. Dalam syurga, kekal. Usia kita 33 tahun, selama-lamanya 33 tahun. Dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli syurga. Cuma orang kata sahajalah, Ustaz, saya tak boleh nak bayangkan Ustaz. Ketika masuk dalam syurga, yang masuk dalam syurga itu ayah saya. Yang masuk dalam syurga itu datuk saya, nenek saya. Siapa lagi? Kaum kerabat saya daripada 7 keturunan. Tiba-tiba ke-7 keturunan yang masuk tu usianya 33 tahun. Tu nak panggil apa tu Ustaz? Kita nak panggil mak kita macam mana? Jangan kita bayangkan perkara tersebut. Sebab kita tak mampu dan tidak mungkin kita mampu untuk membayangkan. Kerana suasana dalam syurga ini dari sudut tabiatnya pun sudah berubah. Ya, sebab kita tak perasan. Dunia ni Allah jadikan tabiat manusia begini, tapi dalam syurga tabiat manusia dia akan berubah sama sekali.
Dia macam binatang lah, sebab kita tak perasan kerana kita melihat diri kita. Cuba kita bezakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya seumpama kucing. Dalam kehidupan kucing ni, kita tengok dia tak sama dengan kita. Makanan kita, Masya Allah, macam-macam makanan. Kalau orang Malaysia ni dari sudut makan ni berjenis-jenis, kalah orang Indonesia. Pergi ke Indonesia nak cari nasi Bandung, mi Bandung pun tak jumpa. Ya. Kalau pergi Malaysia, Bandung pun ada. Pergi USA nak cari nasi USA tak jumpa. Pergi Malaysia jumpa nasi USA. Ya. Segala macam-macam makanan tu ada. Baik, itu manusia. Tapi tengok pada binatang yang namanya kucing, bagi apa pun makanan dia tak mengira itulah dia makanan yang disediakan oleh kucing tersebut. Kita memikirkan tentang soal harta, tapi tengok dalam kehidupan kucing, tak pernah dia fikir tentang soal rumah, dia tidak pernah berfikir tentang soal harta. Begitu kehidupan yang ada, dan hakikatnya sifat kita begitulah yang akan Allah jadikan nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan tabiat yang ada di dunia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Itu di antara salah satu ayat yang Allah sebutkan, nanti kami akan cabut dalam diri ahli syurga itu ma fi sudurihim, apa yang ada pada diri mereka itu, min ghil, daripada sifat kebencian, daripada sifat marah, daripada segala bentuk sifat-sifat yang ada, semuanya hilang. Apa yang berlaku Ustaz dalam apa ni syurga Allah? Dia tidak ada kizabah, tak ada kata-kata pembohongan, tak ada lah. Nak berbohong tak ada. Kemudian apa lagi? Jumpa je perkataan yang sebut pada mereka salaman salama. Jumpa assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalam yang indah-indah, itulah dia kalam ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia tidak begitu. Dunia ini dia akan berubah. Tak ada sesuatu yang kekal, hatta termasuk pakaian para muslimat, muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Minggu ni kita pakai baju ni, yang minggu depan baju dah lain lah. Belum kira dengan hari rayanya, belum kira dengan tahun barunya. Tengok-tengok kita 5 tahun ada 5 almari sebagai contoh. Itu simpanan daripada Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Memanglah 5 almari. Saiz kami pun dah berbeza. Pada tahun yang pertama saiz kami beza. Masuk tahun yang kelima, Masya Allah, hidup senang, maka meningkatlah dari sudut saiz dan juga berat tersebut, berubah-ubah, tidak tetap dan juga tidak kekal. Itu hakikat dalam kehidupan kita. Maka sebab itu tak rasa hairanlah bila manusia dah sampai tahun yang lama, perasaan dan pemikirannya juga berbeza-beza. Kerana dunia yang ada ini, dia akan sentiasa berubah dan terus berubah. Baik, namun begitu, dalam keadaan yang demikian, masih lagi manusia cenderung terhadap dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia ini disebut oleh para ulama dengan 2 makna. Yang pertama, dunia itu pertama dia diambil daripada perkataan dana, dia berada dekat, nikmatnya nampak dekat dengan kita. Dan yang kedua, dunia itu diambil daripada kalimah dani. Dani itu artinya kotor ataupun sesuatu yang tidak mulia. Itu pengertian daripada kalimah dunia itu sendiri. Jadi dengan sebab itu, hadis ini nak memberikan gambaran pelik bagi manusia yang memikirkan tentang perubahan, tapi masih lagi cenderung dengan apa pun perubahan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir dalam hadis ini, saya ajaib ataupun saya hairan pada orang yang yakin pada syurga, tetapi dia tidak, bagaimana ia tidak melakukan kebaikan. Semua nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanya pada kebaikan berapa banyak dibuat, tak ada kebaikan yang dilaksanakan. Maka kerana itulah para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita perlu untuk memuhasabah semula diri kita agar sentiasa beringat bahawa sesungguhnya akhirat ataupun syurga Allah itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bukan untuk orang yang melakukan maksiat, tapi syurga ini Allah sediakan kepada orang-orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang saleh. Bacalah dalam Al-Quran ini siapa orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mu'minun itu sebagai contoh. Di antara beberapa indikator untuk menentukan orang yang berjaya itu dalam surah Al-Mu'minun itu Allah bicarakan. Siapa dia yang berjaya? Pertama, Allah ceritakan orang yang berjaya itu mereka yang berjaya menjaga ibadah solatnya dalam kehidupan. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Cuma dalam ayat itu Allah kaitkan dengan solat yang khusyuk. Dia solat juga,
Tapi solat yang bagaimana? Solat yang dapat melahirkan rasa khusyuknya kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga falsafah daripada solat itu dapat dihasilkan dalam kehidupan. Apa falsafah daripada solat? Dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan dosa dan juga kemungkaran. Ini contoh daripada apa yang disebutkan. Lagi apa dia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan? Mereka yang dapat menjauhkan diri daripada kalam-kalam yang lara, ucapan-ucapan yang tidak memberikan kebaikan, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagwa kan disebut oleh Allah dalam ayat tersebut. Ini di antara beberapa ayatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh rujuk semula dalam surah Al-Mu'minun. Daripada ayat yang pertama tu saya terlupa sampai ayat yang mungkin ke-13, lebih kurang begitulah, diceritakan tentang ciri-ciri orang yang berjaya yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Pada suatu hari, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu pengakhiran kepada hadis tersebut. Pada suatu hari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan-jalan di kota Kufah. Tiba-tiba bertemu dengan orang-orang fasik derhaka sedang berkumpul minum khamar, dan penyanyinya bernama Zadan. Ia memukul rebana sambil bernyanyi dengan suara yang merdu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun berjalan. Hidup para sahabat ni dia tak duduk di masjid semata-mata, tapi duduk dia bergaul juga dengan masyarakat. Jadi bila orang tanya kepada kita ni, ustaz, mana yang terbaik? Kita ni bergaul dengan masyarakat ke ataupun kami beruzlah duduk diam? Okey, dalam hal tersebut kena perhatikan diri kita ni bagaimana. Kalau sekiranya kita duduk dengan masyarakat boleh membuatkan kita mampu untuk berdakwah dan mampu untuk menjaga diri kita, maka silakan sahaja, itu yang terbaik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang bercampur gaul dengan manusia dan dia mampu untuk bersabar, tabah dengan kesakitan yang dialami di saat ketika dia bersama dengan manusia. Umpatan biasalah. Lagi kata-kata apa? Segala perkara itu dapat mampu untuk dihadapinya. Itu lebih baik berbanding dengan seorang mukmin yang hidupnya tidak bergaul dengan manusia dan tidak mampu untuk bersabar atas setiap kesakitan-kesakitan yang ditempuhi oleh mereka. Baik, jadi yang pertamanya, bergaul itu lebih baik. Tetapi jika sekiranya dengan pergaulan tersebut memang akan membawa kepada dosa. Ustaz, setiap kali saya bergaul dengan manusia, dosalah yang berlaku. Kira-kira daripada pagi sampai ke petang, itu semua perkataan-perkataan lara yang keluar daripada kami. Pagi mengopi, pergi-pergi ke kedai, kalau di kampung-kampung. Kemudian apa lagi? Perkataan-perkataan yang dituturkan semuanya tidak membawa kepada zikrullah, maka adalah lebih baik mengasingkan diri berbanding dalam keadaan demikian. Kenapa? Sebab dalam keadaan yang demikian itu tidak ada pahala dan kebaikan yang dapat dihasilkan di saat ketika berlakunya pergaulan dengan manusia itu. Jadi dalam diri kita ni, kita nak tentukan mana yang terbaik, dia kena lihat tentang keadaan dan juga tabiat pada kehidupan kita itu sendiri. Baik, seterusnya dalam hal ini apa yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dia pun berkata, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud berkata, alangkah merdunya suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan Abdullah terus berjalan. Tiba-tiba Zadan mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu. Lalu ia tanya kepada orang-orang, siapakah orang itu? Dijawab oleh orang-orang ataupun oleh orang ramai, itulah Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Lalu ia bertanya, apakah yang dikatakan sebentar tadi? Jawab orang-orang, ia berkata, alangkah merdu suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Perkataan itu benar-benar meresap dalam hati Zadan, sehingga segera ia berdiri dan membaling biola yang ada di tangannya. Lalu ia mengejar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengikat kasutnya di lehernya lehernya sendiri sambil menangis di muka Ibn Mas'ud. Maka didakap oleh Abdullah Ibn Mas'ud dan bersama-sama menangis. Kemudian
Abdullah ibn Mas'ud berkata, bagaimana saya tidak akan sayang pada orang yang disayangi Allah? Lalu ia tetap taubat dan selalu mendekati Abdullah ibn Mas'ud untuk belajar ilmu Al-Quranul Karim. Kemudian sehinggalah orang alim yang banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud. Bagaimana saya tidak akan sayang pada orang yang disayangi Allah? Lalu ia tetap taubat dan selalu mendekati Abdullah ibn Mas'ud untuk belajar ilmu Al-Quran, sehingga orang alim yang banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud. Baik, ini di antara gambaran sejarah. Nak memberikan gambaran pada kita, kadang-kadang seketika sesuatu ayat yang dibaca itu tidak memberikan kesan pada kita, tapi ada seketika ia memberikan kesan. Dalam perbincangan yang lalu, kisah bagaimana saya cerita tentang datuk yang merokok tersebut. Kisah ini ada satu lagi kisah yang dibicarakan dalam kitab Hilyatul Awliya ataupun catatan dalam kitab Imam Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Itu berlaku kepada salah seorang di kalangan ulama at-tabi'in. Saya terlupa namanya. Jadi mungkin saya pernah cerita tentang bab tersebut. Yang dahulunya Fudail ibn Iyad, ya, Fudail ibn Iyad. Ingat lagi tak kisah tersebut? Sayyidina Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Yang dahulunya dia adalah merupakan seorang perompak, ya, ataupun disebut sebagai qatta'ut tariq. Seorang yang suka untuk memintas laluan. Jalan saja, tak maaf, kamu tak boleh jalan di sini, kalau nak jalan sila bayar perjalanan tersebut. Dikenakan akan denda ataupun bayaran-bayaran yang tertentu kepada kafilah yang lalu lalang daripada bumi Syam ketika itu, ditahan. Kalau nak lalu pada laluan ini, kamu kena bayar sekian-sekian banyak. Dan itulah perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Tapi satu ketika dia berjalan, semasa balik dia berjalan di sebuah laluan, tiba-tiba dia terdengar suara wanita menyanyi. Ini dalam riwayat diceritakan. Dengar suara tersebut, hatinya mula terdetik. Sedap pula suara wanita ni. Dan kemudian dia bercadang di waktu malamnya ketika itu untuk melihat siapakah wanita tersebut dan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba di waktu malam dia terdengar suara yang membaca ayat dalam surah Al-Hadid pada ayat 16. Apa surah tersebut? Apa ayat tersebut? Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surah Al-Hadid ayat 16. Kalau silap ayat itu ataupun ayat tersebut, saya akan perbetulkanlah bunyi ayat tersebut. Mungkin nombornya yang tersilap. Apa ayat 16 dalam surah Al-Hadid? Boleh tengok. Jumpa. Pagi ni tak ada hadiah disediakan. Surah Al-Hadid. Apa bunyi dia? Alam ya'ni lilladzina amanu. Okay, alhamdulillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablikum. Betul. Ya, fatala alaihimul amad wa katsirum minhum fasiqun. Itu di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Apakah belum sampai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan, menjadikan hati mereka ini khusyuk kepada Allah, hati takut pada Allah. Sebab apa? Kisah ini sebenarnya nak menceritakan tentang kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nanti boleh rujuk balik dalam tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di saat ketika berada di bumi Madinah, masya-Allah, ibadahnya cukup hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perasaan pengorbanan yang ditunjukkan oleh mereka melebihi dengan pengorbanan semasa mereka berada di bumi Madinah. Tiba-tiba saat ketika mereka berada di bumi Madinah, mereka seronok sebab hidup mereka itu tidak ditindas. Duduk di Madinah, ya, dalam keadaan suasana mereka hidup dalam keadaan aman berbanding semasa mereka hidup di Makkah yang sentiasa dizalimi, dianiaya dan ditindas. Akhirnya menyebabkan di kalangan mereka ini lalai, leka dengan seronok kehidupan. Diminta kepada mereka itu untuk berperang dan berjuang, mula timbul perasaan takut dalam diri mereka. Waktu itu mereka diminta, mari kita berjuang. Rasulullah minta, ada di kalangan mereka yang ketika itu memikirkan keseronokan yang berada di bumi Madinah.
Ingat lagi kisah yang berlaku kepada 3 orang dalam peperangan Tabuk. 3 orang sahabat Nabi SAW, yang waktu itu mereka tidak pergi turut berjuang bersama dengan Nabi SAW, dan bagi alasan, sebab apa? Dia tengok, ya Allah, pokok sedang berbuah, time ni baru nak berperang, nantilah dulu, tunggu pokok berbuah dulu, hasilnya baru aku dapat rasa, baru nak berjuang. Satu. Yang kedua, kes yang ketika itu dilihat keluarganya hidup dalam keadaan aman damai, ada anak-anak, nak tinggal dan berpisah, takut dalam perjuangan nanti syahid, meninggalkan isteri dan juga anak-anaknya ketika itu. Maka bagi alasan kepada Nabi SAW. Nah, ini di antara beberapa perkara yang berlaku, sehinggalah akhirnya saat ketika Rasulullah kembali, mereka terasa kebersalahan yang besar. Sampai 40 hari mereka ini dipulaukan oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Pada saat ketika itu dipulaukan mereka, dalam surah At-Taubah ada cerita dia. Jadi pada saat ketika mereka dipulaukan, tetap sahaja mereka boleh berbicara dengan ahli keluarga sahaja. Kalau nak bercakap dengan anak-anak, dengan isteri. Tetapi dengan jiran tetangga yang ada sekitarnya, tolong pulaukan, jangan bercakap. Agak-agak kita bagaimana kalau orang pulaukan? Memang kita rasa pelik, tertekan. Semua orang tak nak bercakap dengan saya. Hidup dengan ahli keluarga. Sampailah pada hari ke-40, masuk kepada hari 41, Rasulullah kata, isteri dan ahli keluarga berpisah dengan mereka semua. Ini yang dikatakan, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sehinggalah ketika itu dia melihat dunia itu semakin sempit dalam kehidupannya, padahal dunia itu luas, tapi terlalu sempit. Dan waktu itu dia takut pada Allah, dan akhirnya Allah menerima sampai hari yang ke-50. Waktu itu barulah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang telah pun mereka pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup manusia memang ketika kita diberikan nikmat, cabaran paling besar. Waktu itulah kita akan timbul perasaan, pelbagai bentuk perasaan untuk menentang ataupun untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila nikmat ditarik, waktu itu baru kita akan mengharapkan, ya, ataupun kita berada dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Sebab itulah dalam hal seumpama ini, apa yang berlaku, kisah yang berlaku kepada Fudail ibn Iyad, tiba-tiba di saat ketika dia memanjat tadi, dia dengar suara alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Semenjak dia mendengar ayat tersebut, dia terus meninggalkan segala kerja-kerja kotornya ketika itu, dan dia pergi bertemu dengan masyayikh, syekh-syekh dan tuan-tuan gurunya, siang dan malam tidak berhenti menuntut ilmu, sehingga akhirnya dia dikenali sebagai Abidal Haramain, orang yang kuat beribadah di antara dua bumi, iaitulah tanah haram di Makkah dan juga di bumi Madinatul Munawwarah. Itu yang digunakan dan diwakafkan, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dalam kata-kata Sayyidina Fudail ibn Iyad, penuh setiap ungkapan-ungkapannya itu mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu daripada ucapan-ucapan tersebut. Sedangkan dahulunya di waktu mudanya, dia adalah merupakan seorang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada manusia itu sendiri. Baik, itu di antara kisahnya. Dan dalam hal ini, apa yang berlaku kepada Zadan tadi? Zadan seorang penyanyi, suaranya begitu sedap sekali, dan akhirnya bila dengar sahaja yang bercakap itu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, apa yang dilakukan? Dia berdiri dan membaling biola yang ada di tangannya, lalu lari mengejar Abdullah ibn Mas'ud. Bayangkan, lari, dia ingat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, sehinggalah akhirnya ketika itu dia pun menuntut ilmu dan belajar dengan apa yang telah pun disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ini kita harap pada Allah Subhanahu wa taala, biar hidup kita begini, Allah bagi pada kita ini, ya, perasaan untuk mencintai para ulama seperti mana yang berlaku kepada Zadan tersebut, sehingga akhirnya Zadan menjadi anak murid kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Lais As-Samarqandi berkata, saya mendapat berita dari ayahku bahawa di masa Bani Israel dahulu ada seorang wanita pelacur yang sangat cantik, dan ia selalu duduk di atas katil di dalam rumah yang selalu terbuka pintunya, sehingga tiap orang yang berjalan di muka pintunya pasti tertarik kepada kecantikannya, dan siapa yang akan masuk diharuskan membayar 10 dinar. Ini satu ujian yang besar bagi golongan lelaki adalah wanita. Rasulullah menyebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal, muttafaqun alaih, daripada Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Aku tidak tinggalkan
sesuatu yang lebih memberikan mudarat kepada seorang lelaki sesudah aku ini melainkan wanita, alan nisa. Jadi memang ujiannya begitu, apatah lagi wanita dalam keadaan cantik tadi dibuka pintu tersebut, berada dalam keadaan demikian. Sebab itu wanita ini diberikan beberapa syarat, ya, ketika nak solat, kaedah ketika takbiratul ihramnya berbeza, kaedah ketika rukuknya berbeza dengan lelaki. Sebab apa? Nak menjaga dari sudut mafatin ataupun tempat-tempat yang boleh menimbulkan ujian yang besar kepada kalangan lelaki. Samalah juga dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang wanita itu keluar daripada rumah, idza kharaja minal baiti istashrafa syaitan. Rasulullah mengatakan waktu itu akan diperhatikan oleh syaitan. Syaitan perhatikan, dan kemudian syaitan akan membisikkan kepada orang-orang lelaki yang berada di sekitarnya untuk melihat wanita tersebut. Begitu sampai tahap tersebut. Kenapa? Kerana kejadian dan juga ciptaan yang berbeza Allah berikan kepada lelaki dan juga wanita. Baik, dalam hal ini apa yang berlaku? Dibuka pintu tersebut, siapa yang mahukan untuk bersama dengan wanita tersebut bayar 10 dinar. Maka pada suatu hari ada seorang ahli ibadah berjalan di muka pintunya, dan ketika menoleh ke dalam pintu terlihat olehnya kecantikan wanita itu sedang duduk di katilnya. Maka ia sangat tertarik pada wanita itu, tetapi ia berdoa semoga Allah menghilangkan kerisauan hatinya yang selalu teringat pada wanita itu. Pandangan mata ni dia memberikan kesan. Tengok Allah. Ada satu kisah yang berlaku kepada Sayyidina Anas ibn Malik. Kalau tidak silap sahabat Nabi ini, dia pergi ke pasar. Time pergi ke pasar, ialah maklum saja pergi pasar kita nak beli barang, tapi sambil-sambil nak beli barang, mata melilau juga melihat. Jadi akhirnya dia nampak wanita yang cantik ketika itu dan hatinya berbisik, bercakap-cakap. Sampailah pergi ke masjid Nabi SAW. Waktu itu pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka kata Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, aku melihat wajah ataupun aku melihat dosa yang berada pada salah seorang di kalangan kamu yang terdapat pada wajahnya, terdapat pada matanya. Ra'aitu atharuz zina fi ainai, ya, fi ainai. Ya, aku telah melihat tentang kesan-kesan tinggalan perzinaan itu pada kedua belah matanya. Maka Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu cukup takut. Kenapa risau? Macam mana Sayyidina Uthman ibn Affan dia boleh mengetahui hal keadaan tersebut? Ini di antara orang yang Allah berikan kepada mereka ini kelebihan. Baik, itu kadang-kadang kita risau juga duduk dengan para ulama ni. Dia nak beradab tu kena jaga sungguh. Kadang-kadang bila dia tegur tu macam ada sesuatu je kita duk rasa ni, agak-agak ada tak pada diri kita begitu. Nah, itu di antara perkara yang kadang-kadang kita risau bila duduk dengan ahlul ibadah, kerana memang orang yang kuat beribadah kepada Allah, kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada mereka. Contohnya mana? Tuan-tuan dan perempuan baca dalam kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Haris. Al-Haris ni Allah bagi padanya kelebihan. Ya, disebabkan di waktu siangnya dia hidup dengan berpuasa dan di waktu malamnya dipenuhi dengan ibadah qiyamul lail. Itulah kerja yang dilakukan. Sehinggalah satu ketika Baginda SAW tanya, kita kalau ditanya apa khabar pagi ni, jawab kita apa? Baik, alhamdulillah. Tapi Sayyidina Haris ketika ditanya, kaifa asbahta ya Haris? Subuh ni macam mana wahai Haris? Asbahtu mu'minan haqqa. Ni dia kata dia, aku ni benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Macam mana orang boleh berkata dia benar-benar beriman pada Allah sedangkan iman ni Allah yang mengetahuinya? Waktu itu Rasulullah tanya, kenapa kamu boleh berkata demikian? Jadi dia pun ceritalah. Azma'tu nahari wa ashartu layali. Waktu siang aku sentiasa mengosongkan ataupun aku melaparkan diriku, artinya berpuasa, dan di waktu malam aku berjaga. Dan sekarang ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ka'anni ra'aitu arsyallah bariza, seakan-akan aku melihat sekarang arsy Allah sedang berada di hadapanku, dan aku melihat ahli syurga sedang berziarah sesama mereka dalam keadaan seronok, sementara ahli neraka sedang diazab oleh Allah. Itu pandangan yang diperhatikan ketika itu oleh Haris. Subhanallah. Ini cerita yang berlaku di kalangan para sahabat, sehinggalah akhirnya ketika itu Rasulullah kata, kamu kekalkan diri kamu berada dalam keadaan demikian. Masya Allah.
Jadi dalam kes yang berlaku kepada sahabat tadi begitulah. Seorang sahabat dia melihat tentang kesan-kesan perzinaan itu. Sebab benda yang mengalir, benda yang dilihat, dia kadang-kadang susah untuk kita hilangkan dalam pemikiran kita. Kerana itu istighfar ni kena selalu. Supaya apa? Paling tidak Allah dapat menghilangkan benda yang kita perhatikan, sebab benda yang kita lihat dia akan masuk ke dalam ingatan kita dan akhirnya duduk di hati, dan ketika itulah hati akan tetap kekal kepadanya, ditambah dengan ujian nafsu dan juga syaitan. Ujian nafsu dan syaitan itu dia akan pergi menggoda dan mendesak kita untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Baik. Tetapi kerana perasaannya itu tidak hilang, akhirnya dia berusaha mencari wang sehingga menjual beberapa kainnya. Lalu dan setelah terkumpul, ia datang ke muka rumah itu, ya, sehinggalah ia berdoa Allah menghilangkan kerisauan hatinya dan selalu teringat pada wanita. Tapi kerana perasaannya tidak hilang, dia berusaha mencari wang sehingga menjual beberapa kainnya, dan terkumpul, ia datang ke rumah itu. Tetapi oleh wanita pelacur itu disuruh menyerahkannya wangnya pada wakilnya dengan janji supaya ia datang pada waktu yang ditentukan. Maka tepat pada waktunya ia datang, sedangkan wanita itu telah berhias dan duduk menantikannya di atas katilnya. Maka masuklah orang abid ahlul ibadah itu dan duduk bersama wanita itu di atas katil. Dan ketika sedang menghulurkan tangan pada wanita itu, tiba-tiba ia teringat bahawa Allah sedang melihatnya dalam perbuatan yang haram dan mungkin akan menggugurkan semua amal perbuatan ibadah yang telah lalu itu. Maka seketika itu ia gemetar dan pucat mukanya. Maka ditanya oleh wanita itu, mengapa engkau berubah muka? Terkena apakah engkau? Jawabnya, saya takutkan kepada Tuhanku, kerana itu izinkan aku keluar. Wanita itu berkata, celaka engkau, banyak orang ingin mendapat seperti engkau ini. Maka apakah yang menyebabkan engkau begini? Jawabnya, saya takut kepada Allah, sedang wang yang sudah saya berikan kepadamu itu halal, izinkan saya keluar. Maka ditanya, apakah engkau belum pernah berbuat begini? Jawabnya, belum pernah. Lalu ditanya, siapa namamu dan daripada manakah engkau? Lalu diberitahu nama dan daerahnya, lalu diizinkan keluar. Maka keluarlah abid itu dari tempat itu sambil menangis dan meletakkan tanah di atas kepalanya, sehingga terpengaruhlah wanita itu ketika melihat abid itu menangis dan berkata dalam hatinya, ini orang pertama kali akan berbuat dosa sudah berasa takut sedemikian, dan saya berbuat dosa bertahun-tahun, padahal Tuhannya iaitu Tuhanku, maka seharusnya aku lebih takut daripadanya. Maka sejak itu wanita itu bertaubat dan menutup pintu rumahnya dari segala orang untuk melakukan ibadah semata-mata. Kemudian setelah ia ibadah, timbul perasaan dalam hatinya, sekiranya saya pergi kepada orang yang abid itu, kalau ia mau mengahwini aku sehingga aku dapat belajar agama kepadanya dan membantu saya dalam beribadah. Lalu bersiap-siap membawa harta dan budak-budaknya sehingga sampai ke dusun si abid itu. Dan ketika diberitahukan kepada abid itu ada wanita mencarinya, maka keluarlah abid itu untuk menemui tamunya. Dan ketika wanita itu melihat abid, segera ia membuka tudung mukanya supaya segera dikenal. Tapi ketika itu abid melihat wanita itu teringat akan kelakuannya dahulu, maka ia menjerit sekuatnya sehingga mati ketika itu. Maka wanita itu tinggal sedih dan berkata, saya datang kemari untuknya dan kini telah mati. Apakah ada kerabatnya yang mahu berkahwin kepadaku? Dia jawabnya, ada saudaranya seorang soleh tapi tidak punya apa-apa, yakni miskin. Berkata wanita itu, tidak apa, sebab saya cukup harta. Maka dikahwini oleh saudaranya abid itu sehingga mendapat 7 anak lelaki yang kesemuanya menjadi nabi-nabi Bani Israel. Wallahu a'lam. Ini satu kisah yang menggambarkan tentang kesan daripada duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini ada kesan dia. Sebab itu kadang-kadang kesan itu dia tak terasa sekarang, tapi dia akan diberikan pada saat ketika mereka telah pun meninggalkan kita. Dan begitulah yang berlaku kepada wanita yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila melihat tentang tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh abid tadi, dia terkesan. Ya, seorang abid
baru nak buat dosa, teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggalkan. Dan wanita itu banyak buat dosa, tiba-tiba tak pernah pun rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu memberikan kesan yang mendalam pada dirinya untuk menemui lelaki tersebut. Habib tadi bila nampak sahaja wanita, teringat lagi dengan dosa yang dilakukan dahulu, terus terkejut dan akhirnya meninggal dunia. Allah. Tuan-tuan dan perempuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini, kenapa boleh berlaku demikian? Kenapa dia boleh mempertahankan diri dia? Maka jawapannya tidak lain, apabila seseorang telah pun mempersiapkan dirinya dengan amal-amal yang soleh, maka insya-Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu banyak hadis-hadis yang kita bicarakan dahulu kan. Satu di antara perkara yang di akhir zaman ini akan berlaku dalam kehidupan kita, kita akan diuji sehingga tidak mampu untuk membezakan di antara yang baik dengan yang buruk, di antara dosa dan pahala. Tapi yang dapat membantu menghalang perkara tersebut apa dia? Amal soleh. Badiru bil amali salihah. Ini diingatkan oleh Nabi selalu. Berlumba-lumbalah dan bersegera, jangan tangguh untuk melakukan amal yang soleh. Nanti kamu akan berhadapan dengan dunia yang gelap, kamu tidak mampu untuk membezakan antara yang baik dan juga yang buruk, yang dosa dan pahala. Tapi yang mampu untuk menghalang segala itu adalah kerana amalan kita. Yang kedua, hadis Rasulullah menyebut tentang pengertian waliullah. Orang yang menjadi waliullah, telinganya dijaga Allah, matanya dijaga Allah, kakinya dijaga oleh Allah, tangannya juga dijaga oleh Allah. Siapa mereka itu? Pertama, hidupnya sentiasa dilazimkan akan amalan wajib, dan kemudian diiringi dengan amalan-amalan nawafil. Itu secara ringkas dalam sebuah hadis kursi yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi bila sampai tahap dia memulazamah, membiasakan dengan amal yang wajib, perkara fardu dan perkara sunat, endingnya apa dia? Allah jaga 4 anggota tadi. Dan di hujung daripada hadis itu Rasulullah kata, wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku apapun permintaan, Allah akan kabulkan. Dan kalau dia nak minta berlindung kepadaku, apapun perlindungan, maka Allah akan memberikan perlindungan. Jadi kesimpulan, banyakkan kita melakukan kebaikan, banyakkan kita melakukan amal-amal yang soleh, sama ada amalan itu berkait dengan Allah maupun amalan itu berkaitan dengan makhluk Allah yang namanya insan ataupun namanya manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Masa tidak mengizinkan untuk kita berbicara dengan lebih panjang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi